Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Lutfil Hadi pada hari ini ingin mengkongsikan sesuatu, lagi-lagi pada bulan Ramadan ini saya ingin mengkongsikan satu amalan yang mungkin kita boleh mulakan dengan niat untuk memulakan amalan-amalan bertambah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Kita want to start fresh, I want to start, lagi-lagi hujung kita dengar dengan pelbagai masalah yang mungkin ditimpa kita sebelum Ramadan, tengah Ramadan, dan insya-Allah perkongsian pada hari ini moga-moga ada manfaatnya. Jadi kita pun tahu kita sekarang di dalam kehidupan penuh dengan fitnah, penuh dengan orang kata tu ujian, isu-isu viral dan sebagainya, sampai kadang-kadang kita pun tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Jadi kita pun takut kadang-kadang kita nampak seseorang itu difitnah di sosial media, di Facebook dan sebagainya. Kita tahu kadang seseorang itu tidak bersalah tapi tetap dimalukan, diaibkan. Jadi insya-Allah kita juga ingin sandarkan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mungkin ada ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita boleh amalkan insya-Allah. Dan dengan itu insya-Allah saya ingin kongsikan sesuatu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di mana setiap kali di akhir tasyahud kita, sebelum kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum itu kita doa, kita bacakan ini, iaitu doanya berbunyi dalam bahasa Arab, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung darimu daripada azab kubur, daripada azab api neraka Jahannam, daripada azab dan juga fitnah di dunia, dan juga fitnah suatu kematian, dan juga fitnah Masih Dajjal ataupun Dajjal. Jadi first kali apa yang kita fahami, kita kena acknowledge makna daripada hadis ini. Nabi SAW ingin mengkongsikan bahawa kebenaran azab di kubur itu, kebenaran azab Jahannam ataupun neraka Jahannam, dan juga kebenaran fitnah-fitnah di dunia dan juga kematian, dan juga kebenaran akan wujudnya fitnah Masih Dajjal. Fitnah Dajjal itu, yang mana fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar akan dijadikan atau akan diberikan kepada umat manusia. Jadi dari sini kita perlu perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini apa yang kita boleh memahami adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun kita mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan dihapuskan ataupun tiada dosa baginya, insan yang sangat mulia, insan yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pun meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan. Apalagi kita hamba-hambanya yang lemah, umat Islam yang kita manusia yang sering kali melakukan kesilapan, sering kali kita lalai dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita dengan agama, dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan agamalah. Jadi insya-Allah kita lebihlah lagi seharusnya mengamalkan amalan ini yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita, seperti mana saya akan katakan tadi, kita hidup di zaman pelbagai fitnah berlaku. Jadi lebih amatlah lagi kita perlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita dalam hadis disebut yang pertama azab kubur. Tentu sekali kita tidak ingin menjadi antara hamba-hamba atau umat Islam yang diazab di kubur. Jadi kita minta perlindungan yang pertama, azab di kubur. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan juga menjadikan kita, mengumpulkan kita bersama syuhadat dan solihin dan sebagainya. Jadi ini usaha kita. Selain usaha-usaha kita untuk mengamalkan agama ataupun usaha-usaha kita yang lain, ini antara usaha yang kita lakukan adalah berdoa. Yang kedua, min azabi jahannam. Tentu sekali sebagai umat Islam, kita sering kali niat kita bila lakukan ibadah itu, semoga-moga Allah meletakkan kita dalam syurga. Tapi kita juga perlu berdoa, moga-moga Allah SWT hindari kita daripada azab api jahannam atau azab api neraka itu sendiri. Kita doa moga-moga tak masuk langsung, tak rasa langsung. Kerana banyak sekali kita dengar ajaran kita, takkan ada seorang pun mampu, walaupun sekadar angin daripada api neraka pun sudah terbakar, sudah tidak mampu seseorang itu untuk menahaninya, apalagi azab itu sendiri. Itu yang kedua, kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita juga acknowledge fitnah mahya wal mamat dalam dunia ini, kehidupan kita, pelbagai fitnah. Kita pun takut bila-bila seseorang tu boleh viral. Kadang-kadang kita tak bersalah pun, orang ambil gambar mungkin dengan lelaki dan wanita padahal adik-beradik ke sebagainya, atau apa-apa sahaja aib yang kita mungkin tak perasan kita lakukan. Boleh saja dengan zaman sosial media ini sangat berbahaya, dan moga kita
selain usaha-usaha kita untuk sentiasa berjaga diri, kita juga meminta pertolongan daripada perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali min syarri fitnatil masiihid dajjal, kerana banyak sekali perkongsian daripada guru-guru kita dan juga ulama yang mengajarkan amat susah untuk seseorang itu jika tidak mengequipkan diri dia ataupun self defense dia tak kuat, bila datangnya dajjal ini tentu sekali susah untuk kita menghindarinya dan juga kita akan lebih mudah terjerumus dengan fitnah-fitnah. Mungkin ada saja fitnah yang telah terjadi di dalam kehidupan kita sekarang yang kita telah termakan atau terikut. Jadi kita moga-moga Allah memberikan kita kesedaran, kecelikan hati dan juga mata untuk kita dapat perbezakan antara mana yang hak dan juga mana yang batil. Mungkin kadang-kadang seseorang itu berilmu dan sebagainya. Kita selalu belajar agama, tapi kadang-kadang kita pun tergolong daripada golongan yang lalai dan sebagainya, termakan dengan fitnah, berbual belakang. Kita antara mereka yang usaha untuk sebarkan viral, sebarkan fitnah. Jadi kita pun selain kita tak nak menjadi orang yang difitnah, kita juga tidak ingin menjadi seorang yang memfitnahkan orang lain, yang mengkongsikan sesuatu, fake news dan sebagainya. Lagi kita nampak keadaan zaman sekarang ini penuh dengan fake news di WhatsApp dan sebagainya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selain melindungi diri kita, menjadikan kita asbab perlindungan fitnah bagi orang lain, insya-Allah. Dan moga-moga amalan ini yang kita ingin lakukan bermula dan berazam untuk lakukan daripada bulan Ramadan ini, untuk agar kita keluar daripada bulan Ramadan ini menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan ataupun muslim yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, yang dia akan bangga dengan kita pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita berjumpa sekali lagi di episod-episod akan datang dalam 10 hadis bersama Masjid Al-Istighfar dan juga Mabasar SG. Insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.